Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam siri pengajian kitab Mata'ul Badrain Majmu'ul Bahrain, yang mana merupakan minggu yang kedua kita bersemuka pada pagi ini insya-Allah. Sedar tak sedar kita saya rasa dah hampir separuh kitab ni, dah mungkin dah lebih pada separuh ya, kita dah belajar. Moga-moga menjadi bekalan kepada kita di mana kita meninggal nanti, saham akhirat untuk kita, iaitu mempelajari ilmu dan kita mengamalkannya. Baik. Kita membicarakan bab al-luqatah, iaitu harta yang kita jumpa, dan kita dah habis cerita pasal harta ataupun benda yang berharga. Dan minggu ni kita akan sambung tentang cerita binatang yang kita jumpa. Boleh tak boleh kita ambil, kita belah, kita jual, kita makan. Walaupun mungkin dalam konteks taman ni mungkin tak ada kot, tetapi mungkin ada ke depan nanti, wallahu alam, di kampung atau di mana-mana. Muka surat 128 bawah sekali nah, belah kanan tu. Buku Jawi lah, buku Rumi saya tak tahu. 193 buku Rumi. Ya, 193 buku Rumi. Kalau buku Jawi 128 baris bawah sekali. Baik. Okey, nak jumpa nah. Okey, tengok dia punya teks Arab dia. Faslun fi bayani hukmi luqatil hayawani wa ghairihi ma'a bayani ta'rifihima. Itu cara baca berbarisnya, walaupun kitab ni tak ada baris. Tapi tu yang Pak Din duk tekan mengaji nahwu sebab ni ya, sebab cerita baris. Nak baca atas ke, nak baca bawah ke, nak baca depan ke, nak baca belakang ke, itu ilmu nahwu, ilmu nahwu dan saraf. Baik. Faslun fi bayani hukmi luqatil hayawan wa ghairihi ma'a bayani ta'rifihima. Faslun ini adalah fasal ataupun kita katakan cerita lah ya, fi bayani pada menyatakan hukum-hukum sama bahasa Melayu, luqatil hayawan iaitu memungut binatang ya, memungut binatang, wa ghairihi dan lainnya, ma'a bayani ta'rifihima berserta kita nyatakan ta'rifan kedua-duanya ya, kita nyatakan ataupun kita wawarkan maksud atau definisi atau ta'rif kedua-duanya ya, kedua-duanya iaitu yang berkaitan dengan hayawan dan ta'rif yang lainnya, maksudnya dan benda lain. Okey, dia mula cerita. Yang ni yang kita berhenti hari tu nah, yang kita berhenti sebelum PKP. Ya, yang ni lah, mana kita ulang balik. Bermula binatang yang dimiliki akan dia ataupun yang dimiliki akan dia yang tertegah
daripada binatang yang buas, yang kecil seperti unta dan kijang dan merpati. Dia habis kat situ. Okey, ni hak pertama. Bila nak cerita maksud binatang hak yang kata kita luqatah ni, binatang jenis apa? Binatang yang maknanya binatang ni kalau dengan binatang buah jadi mangsa. Tu maksudnya ya. Perkataan yang tertegah daripada binatang yang buah tu maksudnya binatang yang akan kita jumpa, nak kutip, nak pelihara, nak miliki ni, in case kalau jumpa singa, jumpa serigala, jumpa harimau, jahanam binatang ni. Jadi kita kena ambil. Ya, kita kena ambil. Termasuk kucing lah, termasuk kucing di sini. Baik, jadi dia buat contoh unta, kijang, merpati. Contoh. Ceritanya binatang ni hak boleh kita makan lah. Jadi manfaat. Jadi manfaat. Cuma lah ni kalau kita tengok yang jadi manfaat pun macam kucing pun jadi duit pasal mahal. Kan, hak ekor tebal, hak macam-macam brand ya, mahal. Jemaah kita Encik Isyam tu kan, yang ada kedai kucing dekat balai polis lama dulu ni, dia cukup expert buat kucing. Tuan-tuan, anak kucing berwarna dia tengok dia tahu jantan betina. Tak perlu duk belek-belek ni. Dia tengok bulu dia tahu. Dia memang mengaji bab tu. Sebab tu dia buka kilang kucing. Kilang kucing pula. Kedai kucing. Dia memang pakar tuan-tuan. Tuan-tuan nak mengaji bab kucing, pergi jumpa dia. Nak beli kucing nilai harga, dia ada laman web dia ada kedai international. Dia boleh import kucing-kucing Farsi ke, kucing Bosnia, kucing semua dia boleh buat. Dia ada resen, dia ada permit. Betul. Dia pernah jual kucing sampai 30,000, 45,000 tuan-tuan. Ni cerita manfaat ni. Cerita boleh buat duit. Ada di Selayang tu, Cina, dia buat bangsa bola kucing, dia bakar, dia ambil bakar luar, jantan semua kucing import. Hak betina kucing tempatan, dia kutip kucing kampung-kampung ni. Lalu dia benihkan, dia bagi ini. Jadi keluar anak, keluar ikut jantan. Dia jual mahal. 1,000, 2,000. Jadi peminat kucing dia akan beli. Itu saya katakan tadi, binatang ni bukan sekat lembu kambing jadi harga tau. Hak tak boleh makan pun jadi harga. Bahkan kadang-kadang lebih mahal. Tu cerita dia. Baik. Kijang ya dan merpati. Dan kedua, harus dipungutkan dia pada padang dan negeri pada masa aman atau masa perampas. Masa perampas ni masa yang golak bergelora ataupun bergelodak ataupun huru-hara, itu maksudnya ya. Jadi katanya harus dipungutkan dia. Akan dia tu kembali kepada binatang tadi lah, unta, kijang contoh nah. Baik. Sama ada dipungutnya itu kerana hendak dipeliharanya atau kerana memiliki akan dia. Ada dua lebih kurang sama lah nah. Dia nak bela atau dia nak ambil jadi hak milik dia. Melainkan pada padang yang aman, maka tiada harus pungut akan dia. Baik. Lagu ni. Padang yang aman, kita punya playground. Aman, tak ada siapa kacau. Tak ada masalah. Tapi kalau playground kita ada anjing liak, tuan-tuan lalu nak jogging petang, anjing liak duk kacau binatang tu, tuan-tuan kena ambil binatang tadi. Kucing lah kalau kita sini. Takkan ambil biawak pula, kucing. Jadi kita kena ambil, harus hukumnya kita ambil. Ambil, kita nak declare itu cerita kedua lah. Kita ambil sebab keselamatan. Ni kalau ada anjing liang, ada segala harimau, tak mungkin lah ada. Kecuali kalau kita duduk di kampung-kampung kan. Mana nak pitau, kok lepas pencen ada hak muda-muda ni hak pencen, kita nak beli tanah di pinggir hutan mana-mana kan. Mungkin ada harimau. Jadi tu cerita dia, kalau kawasan aman tak harus ambil, tapi kalau kawasan padang yang kita khawatiri ada binatang buas, kita harus kita ambil binatang tadi. Jadi kita cerita dalam konteks Putera Perdana ni, kucing lah senang, binatang lain tak ada. Ayam ada seekor dua kot, tak banyak. Arnab mungkin ada, arnab. Begitu. Jadi boleh ambil lah, tak ada masalah. Cuma kalau tempat yang aman tak boleh lah, tiada harus pungut akan dia. Ya, kerana memilik. Kerana apa? Kerana bahawasanya terpelihara ia daripada kebanyakan binatang buas. Itu ceritanya. Jadi harus di sini hukum kita jumpa binatang kita ambil dengan sebab bimbang takut kena
kena terkam atau kena makan oleh binatang yang buas. Kalau tak terkam apa, kita tak boleh ambil hak orang lah. Mungkin kucing siapa terlepas kita tak tahu, dia rajin menziarah kucing ni pergi rumah jiran, kena jiran tu bagi makan hak sedap sikit, dia pergi ikan tuna, siapa tak mau. Rumah aku ikan kembung, ikan sardin, pergi jiran sebelah ikan tuna, maka dia rajin pergi situ. Itu adat binatang, tak kira tuan-tuan, kucing ke, lembu ke, anjing ke, apa saja, PL dia, kalau kita bagi rajin bagi makan, dia akan main dengan kita, tak kira binatang apa. Sebab tu kadang-kadang hak pencuri dia rajin umpan hak sedap-sedap, bila dia jinak tangkap. Cuma kita nak bagi jangan niat nak tangkap, jadi kita ikhlas bagi. Kalau level kita level kayangan, takkan nak bagi makanan kucing hak carai-carai ni, mesti hak harga 14-15 level kita kan. Sofa kita hak hari ni, kalau hak kita duit banyak, mungkin nasi Arab kita makan sebulan 3-4 kali, tak seminggu sekali. Ada tak hak setiap hari sekali? Tak ada kot kan. Tapi hak duduk kampung hak tak pernah jumpa nasi Arab kan, jadi mereka orang kata apa, nak rasa. Jadi kalau boleh ada orang belanja daripada nasi Arab, oi tuan-tuan, kembang lubang hidung, kembang tengkok, kembang mulut tu sungguh. Saya berdapat WhatsApp tadi kan, kami duduk ni di Maha, jadi CEO tanya nak jamu apa ni, buat pilihan. Dia tulis nombor 1 nasi Arab, masakan Siam, masakan kampung, masakan Korea, masakan Jepun. Semua peserta nombor 1 nasi Arab, makan Arab. Sebab apa? Saya duk nampak antara sebab orang kesihatan ni kan, kami pilih makan Arab sebab dia beras basmati, tak ada kanji, kesihatan kan. Tapi kalau ikut nafsu, baik makanan Siam, siakap 3 rasa kan. Maknanya, tapi bila fikir soal ramuannya itu dengan ajinomoto semua pewarna, maka ia dari sudut kesihatan dia bahaya balik. Sebab tu pilih nasi Arab. Walaupun menu tak banyak, dia cuma nasi, daging ataupun ayam, itu saja. Tapi kita pilih sebab ia menu yang sihat. Begitulah. Ia serupa binatang pun. Jadi kalau ada makanan yang sedap, dia akan rajin ziarah orang tu, tak kira siapa lah. Baik. Dan binatang yang tiada tertegah daripada binatang yang buas yang kecil seperti kambing atau anak lembu atau anak unta harus dipungut akan dia semata-mata, sama ada daripada padang atau negeri, pada masa aman atau masa merampas, kerana memeliharakan dia. Okey, tuan-tuan memuaskan. Ini ada satu lagi yang boleh kita buat. Kalau kes binatang kecil, dia buat contoh anak kambing ke, anak lembu, anak unta, tak kira kita jumpa di kawasan padang yang kita rasa bimbang, takut diterkam ataupun takut diambil oleh orang lain. Macam cerita minggu lepas lah, kita jumpa makanan, kita jumpa duit kan, sopo hak ni pun. Jadinya kita ambil binatang tadi, sebab kita imbang kalau aku tak ambil, penyamun ambil kan. Seingat saya ayam yang kat jalan 7 ni, hak ujung tu, jalan 7 yang di ujung ni, rumah saya hak ujung kan, ada orang belah ayam banyak dulu ni. Tiba-tiba koi sari, koi hilang. Rupa-rupanya mak Indon tu pergi ambil kan. Ayam tu berkeliaran. Bila kita tanya, memang tak ada tuan. Siapa pun tak tahu tuan dia, sebab yang duk belah tu dah pindah tandah. Dia pindah, ada rumah tu dia dah pindah. Jadi tak ada tuan. Bila tak ada tuan, kalau ikut kitab ni boleh ambil, tapi dia kena elang kat Pak Din dulu lah, Pak Din pengusi. Maklum kat Pak Din kata, ni ayam tak ada tuan, saya nak ambil belah. Ayam kampung, ayam kata ayam tu. Jadi kalau ikut kitab ni dia boleh, sebab tak ada tuan. Tapi kena declare, pihak hakim atau pihak pemerintah atau pihak JKK kata okey lah. Begitu ya. Baik, ni cerita binatang je hari ni ya, binatang je. Kerana memeliharakan dia atau kerana kerana dipeliharakan dia daripada orang khianat. Nampak tu saya katakan tadi ya. Dan binatang yang buas,
Takut dua benda lah, takut orang khianat atau takut binatang yang buas. Ini kalau kes anak betul, anak kucing berkeliaran, takut dia makan oleh anjing, kita yang tak geli lah, yang tak geli. Sebab ada manusia yang geli dengan kucing, tak semua orang suka. Sopa katak lah, apa ramai nampak katak lompat, lebih tinggi lompat daripada lompat katak tu. Sebab apa? Takut geli, lipas, ada orang geli kan. Cicak, ular, tengok jauh kita dah menjerit, sedangkan tak sentuh pun, hanya tengok jauh. Sebab tu di kalangan kita ni tak semua orang yang boleh sesuai dengan binatang ni, sama ada binatang jinak atau tak jinak. Tuhan dah bagi begitu, nak buat macam mana? Kita tak minta kan, tapi mungkin ada sejarah dalam hidupnya menyebabkan dia sampai kesudah dia dah memang geli dengan binatang tu. Ada kan, keluar nak pergi kerja, sarung kasut ada katak dalam tu, bunyi itulah first day dia sampai dah kesudah memang dia geli yang katak. Ada orang macam tu tak ulang lagi tu kan. Ada orang sekali kena patuk dengan ular, maka dia tu dah phobia dengan ular forever pun ada ya. Macam-macam. Cicak ni saya pelik lah, orang takut cicak ni, saya pelik lah benda geli ya. Kalau biawak tak geli, sedangkan kalau tengok dia spesies yang sama. Buaya pun tak geli sebab besar kan. Tak, sekarang ni yang menjadi kegelian tu atas dasar apa? Licin ke? Mana kalau binatang tu, kalau macam orang Kedah kata pokka, hak pokka, dia punya kulit kesat, adakah kita geli? Jadi saya rasa kebanyakan orang geli sebab licin. Ular licin kulit kan, katak licin. Tapi macam ulat berucas semua tu tak apa. Kau tengah duk cucuk tanam ulat kan, ulat gogok ulat tu, tak apa pula noh. Memang tak faham. Cacing. Oh pula. Jadi itulah manusia kan. Sama. Tak semua orang geli. Saya pun dengan ulat saya geli. Yang lain tak apa. Dia geli bukan takut geli. Jadi itulah kita punya Tuhan dah jadikan semula jadi kita macam tu. Jadi kita tak boleh nak kata takut orang, alah hang takut benda tu, tak kenal tam dia tak apa kan. Duk ni orang tuan-tuan pergi Maha tengok bahagian binatang tu. Siapa pernah pergi zoo tu, zoo kat Maha? Tak pernah pergi zoo? Ya Allah tuan-tuan, bawa cucu pergi. Tak, dia buka hari biasa, buka Maha kat Mardi tu, masuk pintu 2 tu, ambil kanan, bawa cucu pergi. Sebab apa saya kata situ, yang saya rasa daripada kita pergi zoo negara tu, sini mini zoo, yang tak ada singa dengan rimau lah. Singa, rimau, badak semua tak ada, buaya tak ada, hak lain semua ada. Oh gajah besar tak ada lah, burung unta ada. La ilaha illallah. Tuan-tuan duduk 6 minit sampai sana. Dia di Mardi ni tuan-tuan. Saya cerita sebab saya banyak kali terlibat dengan Maha. Tuan-tuan nak pi ladang nenah dia. Di ladang nenah dia tu, nak nenah jenis grade apa? Memang tumbuh, memang dia jual. Nak susu lembu fresh New Zealand, Belanda, Australia, hak dia perah, pi beli. Dia tuan-tuan bawa boleh masuk kereta, boleh, tak ada masalah. Pusing tu. Mini zoo ni, cuba buat rombongan warga Mas pi sekali. Ni duk pi hayai. Dah hayati alam binatang, boleh pegang burung kakak tua, burung banyak, kita boleh pegang, tak kena bayar apa pun. Hal lain kena pegang gambar, kena bayar. Ni dak tuan-tuan nak posing macam mana pun, pegang, bawa koci sebab burung tu dia suka makan koci. Burung hak warna-warni tu, hak yang selindik, burung macam kakak tua tu. Bawa koci, dia cukup suka koci. Burung unta dah. Jadi jauh juga kalau kita jalan pusing tu, kita penat juga. Pada nak pi tu jauh juga tu kan, kita nak pi ke zoo negara tu. Bersih tuan-tuan. Ayak apa singki ni setiap sudut ada untuk kita basuh tangan bila kita pegang
ada slot cedok ikan percuma, bayar RM5, cedok lah nak cedok ikan apa pun. Sebab dia kerajaan punya, jadinya kos tu tak banyak ditanggung tau. Dia tempat bercantum dengan farm fresh tu. Dia ada satu farm fresh. Dia atas sikit farm fresh tu. Tapi kalau masuk pintu 2 ni, pintu yang dekat sini, dekat lepas pada shelf tu, tuan-tuan ambil kiri. Masuk guard tu, depan sikit, tu ambil kanan. Sebab dalam farm fresh dia ada macam satu macam rail, macam kereta pusing, boleh pusing. Yang tu untuk kita cur je. Tu tempat madu keluluk pun ada. Madu keluluk real, tuan-tuan pi kalau time dia sedut tu terus beli. Saya duk beli anak pokok, kadang-kadang singgah beli anak pokok je, masuk dalam garden dia tu, tengok pegagar apa, okey, 2, 3, RM5, tak adalah mahal sangat. Rugi tuan-tuan baru tahu hari ni. Duk betul pernah mana-mana dah. Dah di penghujung usia baru tahu. Duk pi IOI. Paling kerap Habibmu, Habib IOI. Rajin pi. Pi lah nak pi jalan tengok. Bukan apa, saya lihat. Yalah di hujung usia kan. Mungkin ada binatang kita tak pernah tengok. Situ boleh tengok. Boleh tengok, boleh pegang, macam-macam. Sebab kita cerita bab binatang hari ni kan, jadi kita cerita bab binatang. Kebetulan belajar bab binatang. Lepas ni boleh pi. Type je mini zoo Mardi. Dia keluar. Dia lepas mini zoo tu, tuan-tuan rajin naik ke depan sikit, boleh naik kuda. Ladang kuda dia. Naik kuda. Lepas tu lepas kuda tu, kono naik sikit ada ladang nenah. Nenah saja. Terus ke depan sikit ada rumah negeri. Rumah macam-macam negeri lah. Lepas tu pi terus tu macam-macam, termasuk tuan-tuan nak makan apa nama nasi kandak, semua ada dalam tu. Macam-macam. Kambing bakar, sedap-sedap. Harga taklah mahal sangat. Kadang-kadang saya suka breakfast kat situ. Santai tengok pokok-pokok, memang syok tengok tasik. Siapa yang stres, elok pergi sana. Hari. Kalau kedai makan ni hari biasa lah, hari kerja. Kalau buat rombongan lagi syok pasal depa guide kita. Adalah tukang cerita kan, ni duk pergi sendiri tengok ni apa dia tu ustaz kata itu. Tak habis. Last kali Hospital Sedang, itulah penghujung dia. Itu ya betul. Sebab dia last kali tu dia ada parking untuk orang pergi hospital. Sebab semua pelawat kena parking kat situ, naik bas pergi hospital. Lagu tu cerita dia. Eloklah letih-letih sebut-sebut pergi situ. Senang yang nak pergi. Baik, maka jika dipungut akan dia kerana hendak dimiliknya daripada padang atau di negeri, diwawarkan dia kemudian dimilik akan dia. Macam saya cerita tadi lah, nak juga kita kena wawar. Wawar makna kita kena hebahkan. Maklum pada pengurusi ke, wawarkan. Saya ada terjumpa seekor anak kucing cantik berbulu tebal, bertumpuk hitam putih, rujuk gambar. Sekiranya tiada yang menuntut dalam tempoh 7 ke 14 hari, saya ingin memilikinya. Kita elanlah semua grup WhatsApp, kluster 7, kluster 8, kluster 9, semua. Sebab kucing kat sini tak mungkin daripada Australia, tak mungkin. Tak mungkin daripada Puchong Jaya, tak mungkin. Dia main kot ni je, kan? Jadi saya rasa semua kluster ada grup masing-masing. Jadi mungkin berita tu tersebar. So kalau tak ada orang mengaku, tuan-tuan ambil lah. Ada kucing yang dijumpa merempak, kurih, bila tuan dia bela elok, gemuk, sihat. Oi, mahal pula jual. Tu tak ada masalah. Dah kita mengaji dah hari ni. Atau dijual. Ambil, boleh jual pula tu. Bela bagi gemuk, jual. Kalau kaki meniaga dia kan, dia kira kos beli, kos cuci apa semua kan, kos makanan dibela per bulan, dia untung kira ini dah 4 kali 5 ganda untung ni, 50% untung, jual. Kan saya baru ni saya bagi kucing free je, anak kucing saya banyak. Saya elan lah Facebook, ada orang nak, dia main ambil 3 ekor sekali.
anak kucing. Hak benih hak kan hak Haji Anwar punya benih yang hak ekor panjang macam belang rimau tu. Saya tak jual, saya nak bagi ya. Sebab tempat rumah saya tempat persinggahan kucing musafir. Yang musafir ke masjid lah. Dia nak beranak dari sana. Memang macam tu. Ni hak beranak ni, hak mengandung ni kan. Lagi dia pergi rumah saya tu. Dia cari tempat bersalin, tempat beranak. Macam hospital bersalin pula rumah saya tu. Dia nak buat guna kita paling dekat. Dia turun tangga, lajak terus ya. Tapi saya tak pernah halau. Kau nak beranak, saya sediakan kotak semua. Anak saya akan sediakan kotak. Dia beranak, lepas tu lama-lama duduk rumah kami tu yang banyak ekor tu. Siapa nak pergi ambil. Nanti saya elan kalau ada nak kucing. Pasal hak baru ni dia mengandung, dia beranak, mati. Sayang, elok anak dia. Ni kalau ada pula saya beritahu. Sebab dah nampak mengandung 3-4 ekor dah kat masjid ni. Pasti dia akan pergi situ lah. Pusat dia. Pusat bersalin. Klinik dia. Saya rawat. Kalau luka, tuan-tuan, siapa ada kucing, kalau kucing tu bernanah, titis minyak zaitun atau minyak betul soda, cukup cepat. Luka-luka saya spray minyak betul soda, elok balik. Sebab tu dia pun suka beranak kat tempat saya. Rawatan VVIP. Memang kami bagi macam tu. Sakit kita akan rawat. Jadi itulah bila kira macam ujian untuk saya, tapi tak apalah kan, rezeki masing-masing. Kita ikhtiar bantu. Tak apa, bantu binatang tak apa. Atau dijual akan dia dengan izin hakim, okey, atau pemerintah lah, dan dipeliharakan harganya, kemudian diwawarkan luqatah itu, kemudian dimiliki dengan harganya. Okey, maksudnya dia dah wawarkan, aku nak jual kucing ni dengan harga sekian-sekian. Dulu fatwa tak boleh jual binatang macam ni ya. Dulu, tapi fatwa mufti wilayah harus, memandangkan sudah menjadi satu fenomena orang pelihara kucing, orang jual beli kucing. Jadi hukumnya harus. Dulu tak boleh jual binatang jinak kucing, tak boleh, sebab dia tidak boleh dimakan, tak boleh jual dulu. Tapi hukum tu dah berubah ya. Tu tak ada masalah nah. Cuma tak perlu lah akad jual beli, ambil duit tu balik ya. Tapi saya memang saya tak jual lah. Sebab Haji Anwar jiran saya tu, dia beli baru ni tuan-tuan, 3 ekor 3,000. Dia peminat kucing import. 3 ekor 3,000, seekor 1,000. Demam pun tak ada duit, demam. Ni pada duit tak apa. Minat orang hobi ni macam tuan-tuan minat pokok bunga kan. Orang cerita bunga ni memang ada kat Cameron Highlands, sanggup pergi tu. Jam tak apa, sanggup pergi. Sebab kita minat. Benda kita minat, apa orang cakap kita tak akan peduli. Betul tak? Kita tak akan peduli. Aku nak juga, kita akan buat sampai jadi. Kita nak, sebab kita minat ya, kita minat. Atau dimiliknya akan yang dipungutnya itu daripada padang pada ketika itu jual, dan dimakan akan dia, dan digantikan harganya. Ini satu kes lagi tuan-tuan, jenis tangkap sembelih makan terus. Jadi maknanya di sini katalah kita jumpa mungkin ayam lah kot, tak tahu siapa punya, tapi bimbang juga takut penyamun ambil. Boleh dengan izin JKK ke siapa-siapa kawasan taman kan, tangkap sembelih terus buat gulai, lepas tu ganti dengan duit. Duit tadi terpulanglah nak bagi dekat persatuan ke, dekat masjid ke mana-mana, tapi dinilai dengan harga. Tapi tak mungkin kan orang buat lagu tu kan, pelik benar, nampak tak, tangkap terus sembelih. Mungkin. Bila cerita ayam, saya teringat tentang, kalau siapa pernah pergi pasar Segat Sibu Sarawak, di pasar Segat Sibu Sarawak tu, dia punya agak unik tuan-tuan, ayam dia jual fresh. Sekok-sekok dia boleh dalam kertas, dia balut elok-elok, ayam hidup. Tuan-tuan beli sembelih sendiri makan, memang fresh gila ayam tu, tak ragu-ragu tuan-tuan. Sebab duk hidup, ayam duk hidup, dia bubuh dalam bekas tu, dia
sekok dia ikat kaki kan. So kita ambil ni timbang, ambil balik, sembelih makan. Atau nak sembelih dia terus sembelih, tak kisah. Ni cerita ayam lah. Sebab kita nak beli ayam, biasalah ayam supermarket kan, ada hak cucuk, ada cucuk, ada tekok patah, ada tekok tak patah. Kalau kita nak cerah hukum semua, memang tak makan ayam kita. Betul. Sahabat saya bertugas di apa yang KFC punya pusat persembelihan tu, ayam mas, dia JAKIM kan, mereka akan dalam elektrik dulu, lalu dia renjak sekejap je, naik sembelih. Benda tu jalan dengan mesin tau. Tu kadang-kadang bangla duduk ni, kadang-kadang ada yang terlepas, kadang-kadang ada yang putih, ada yang tak putih, tapi dia kira harum gitu. Nak hukum, nak cari balik bukan senang dia kata. Cuma yang KFC ni yang untung situ lah, sebab ada pegawai JAKIM yang bertugas di pusat penyembelihan, dia pantau. Ayam McDonald saya tak pastilah, tapi kalau ayam KFC memang ada. Ini pengalaman lah, kawan saya bertugas di situ. Kalau ada yang risau-risau nak makan, takut apa kan. Dan harus ia pungut akan sahaya yang belum mumayyiz atau mumayyiz pada masa huru-hara atau berampas bersalahan pada zaman aman. Harus baginya dikerjakan dua perkara yang dahulu keduanya itu. Yang dahulu keduanya itu yang kita cerita minggu lepas, kalau hamba sahaya yang pungut bukan hak dia nah, dia kena bagi kat tuan dia, hak tuan dia. Termasuk harta ataupun binatang. Jadi tuannya yang kena uruskan. Ya, sama ada dia mumayyiz atau belum mumayyiz hamba tadi. Tuan-tuan tahu ke mumayyiz tu apa dia? Yang boleh beza. Ya, kanak-kanak mumayyiz kan kita selalu ngaji fiqh. Kadang-kadang tak tahu nak beza balik dengan mumayyiz. Mumayyiz ini yang boleh beza antara baik dan buruk, antara manfaat dengan mudarat. Dia tahu kalau apa. Ingat tak cerita kisah Nabi Allah Musa alaihi salam kalau tak silap, ketika Fir'aun dukung dia tu kan, dia tarik janggut Fir'aun kan, Fir'aun nak bunuh selalu, jenis memang dia tak suka budak lelaki. Bila Aisyah kata kekanda jangan bunuh lagi budak ni, dia masih budak. Lalu penasihat Fir'aun kata tak apa, kita test dia, kita letak pisang, kita letak bara api, tengok dia nak ambil yang mana. Jadi Nabi Musa ketika itu dah mumayyiz, budak 5-6 tahun, cerdik dah. Tengok pisang, tengok berapi, dia tak ke pisang tangan, tapi malaikat alih nak sentuh berapi, lalu ditarik oleh Aisyah, Siti Aisyah, Fir'aun punya isteri. Lalu dia kata budak lagi, dia tak tahu apa lagi. Jadi Fir'aun pun tak jadi marah. Itu mumayyiz, maknanya dia tahu beza. Kanak-kanak yang mumayyiz, cerdik. Lah tambah lah budak-budak lah lagi cerdik, dia cepat cerdik awal. 4 tahun dah cerdik, 3 tahun dah cerdik. Dia ikut inilah, ikut dia punya otak punya memori lah. Tak semua orang sama. Kalau sama semua A belakang lah, SPM semua A, satu Malaysia A. Dia tak sama, ya, dia tak sama. Tuhan jadikan tu adil, ada cerdik, ada kurang cerdik kan, ada bijaksana, ada cerdik tak bijaksana, ramai kan. Dia tak sama tuan-tuan, dia cerdik bijaksana. Sebab tu dalam istilah Arab lain. Kalau cerdik zakiyun, bijaksana fatanah. Sebab tu Rasulullah sifat wajib bagi Rasul apa dia? Tabligh, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Bukan zakiyun, dia kata fatanah. Rasulullah bijaksana. Sebab tu nak jadi pemimpin kena bijaksana. Dia bukan cerdik saja. Maksudnya kalau kita kata kita nak ambil pekerja pun, tengok kelulusan semua din list punya ni, tapi tak cerdik ramai, tak bijaksana. Bukan tak cerdik, cerdik, dia mengaji pandai, cuma tak bijaksana. Tak bijaksana maksudnya ada benda yang boleh benda tu kita jimat, tapi dia tak pandai nak jimat kan. Dulu Ustaz Zuluddin pernah tegur kita sekali dalam Facebook dia, sistem ayat hujan kan, dia suruh kita tadah ayat tu, jadi ayat tu boleh buat aliran untuk siram pokok bunga apa semua tu kan. Tapi tak ramai masyarakat buat macam tu. So ayat hujan tu berlalu begitu sahaja. Kalau orang Kedah takung ayat lah, kita takung. Cuma sistem tu dia buat agak tinggi macam dengan tangki tu. So daripada tu dia alihkan ke kawasan tanaman, siram pokok bunga kan. Kita ayat hujan kita suka tengok je, tengok lebat hari ni, kita komen lebat
makan. Nak baca doa Allahumma thayyiban nafi'ah, kita tak baca, tak arti. Ustaz Fatul Rahman selalu baca, kalau ketika jadi imam bila hujan dia akan baca doa hujan. Kita mengaji kadang-kadang lupa, hujan terus lupa doa tu. Hujan terus lupa, asal hujan terus lupa. Apa boleh buat kan? Baik. Okey. Dan harus baginya pungut lain daripada harta seperti anjing kerana diikhtisasnya atau kerana dipeliharakannya. Ni untuk kes sahaya tadi. Sebab dia level sahaya ni tuan-tuan. Hukum tu dia tak sama macam kita tau. Nak kutip anjing, nak pegang anjing apa, dia lain level sahaya ni. Cuma zaman kita lah tak ada lah kan. Hamba sahaya dia agak berbeza, sebab tu dia tuan dia boleh gundikkan dia. Tu level-level sahaya. Baik. Dan harus baginya pula pungut lain daripada binatang seperti makanan dan kain dan nukut, biji-bijian. Maka jika yang bersegera binasanya seperti harisah, yang ni tuan-tuan saya tengok kamus banyak, kamus saya rujuk makna tumbuk, saya jadi pelik makna tumbuk. Hal satu memang tumbukan, tumbuk ni satu, tumbuk lesung batu satu. Tapi siapa yang ada tulis, yang buku Rumi dia tulis makna apa? Sama ke harisah? Harisah atau ratab. Jadi kemungkinan besar harisah ni kategori buah juga. Rotak ni kurma basah, kurma yang belum kurma muda, hak yang kita duk beli kat Mekah yang warna kuning tu. Sebelum jadi tamar, itu rotak. Nabi suka tu, ya. Yang kurma basah orang panggil kan. Sedap tu, sedap. Kalau kena rezeki tuan-tuan buat umrah, pergi ladang kurma, hak time dia duk buah. Oh, syok makan hak tu. Sedap, dia manis. Manis rapuh. Sebab bila jadi tamar tu dia dah kering kan, dia lembut. Cuma bezanya rotak ni sesuai untuk orang gigi kuat lah, ataupun gigi yang tak palsu. Gigi palsu sesuai tamar biasa lah. Begitu. Nak gigit tu. Yang tiada jadi tamar, maka harus baginya dikerjakan dua perkara yang akhir itu, iaitu dijualkan dia dengan izin hakim, kemudian diwawarkan dia kerana milik akan harganya, ya, harganya harga benda tadilah, atau dimiliknya akan dia pada ketika itu jua, boleh ambil terus dan memakan akan dia, makan buah tadilah. Jadi maknanya cerita mudah kita dah cerita minggu lepas, kalau buah-buah ni benda yang cepat binasa, ambil hukumnya harus kita ambil, kita makan, tak ada masalah pun. Cuma kita kok rasa segan nak ambil orang punya kan, sebab kalau biar pun akan jahanam. Cuma kalau tuan-tuan rasa segan nak makan, ambil dekat binatang. Kalau binatang makan benda tu lah. Rambutan ada binatang makan, monyet je kot nak makan. Kita tak ada monyet, mungkin ada lah seekor dua kat belakang tu kan. Jadi begitu. Sebab dia akan rosak. Jadi maknanya harus, hukumnya harus. Tak payah buat tak padan. Saya jumpa rambutan 1 kilo. Siapa nak tuntut sila ke rumah saya rasa tak ada orang datang pun. Lama-lama binasa, daripada binasa biar kita makan niat sedekah pada orang yang tertinggal tu, ya. Baca bismillah, baca doa kat dia sikit. Sebab tu dalam doa, tuan-tuan pasal kadang-kadang tok-tok guru kita selalu berdoa kalau depan makanan, dia akan baca Allahumma ighfir li sahibi hadza ta'am. Tuan-tuan pernah dengar ada doa tok-tok guru duk baca? Allahumma ighfir li sahibi hadza ta'am. Ya Allah Tuhanku, kau ampunkanlah dosa orang yang empunya makanan ini. Memang tok guru kita duk ajak doa tu tuan-tuan. Cuma mungkin ustaz kita jangan baca lah, sebab majlis yang kita makan makanan itu, kalau kes makanan jumpa baca doa tu, maknanya kita doa supaya orang punya makanan ni dapat keampunan dosa. Jangan bismillah saja. Ni kita bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu memang standard lah. Cuma ada kes tentu yang kita baca Allahumma ighfir li sahibi hadza ta'am warzuqhul haram wajannibhu anil haram. Kurniakanlah rezeki kepadanya benda yang halal dan jauhkannya daripada benda yang makanan yang haram ataupun rezeki yang haram. Itu sunat kita baca kalau kita makan makanan yang mungkin kita jumpa ataupun
Adalah orang mana bagi kita tak tahu. Kan banyak orang sedekah makanan, jadi kita tak tahu siapa bagi. Tahu-tahu duk sangkut depan rumah kita. Tama-tama zaman PKP hari tu kan, tengok plastik kuning, esok plastik merah, lusa plastik biru, tak tahu siapa punya. Maka sunat baca doa tadi. Nah, saya tulis, saya tulis. Pokok tuan-tuan boleh hafal. Mana tahu PKP mai pula lepas ni? Hak selawat tu tak boleh tulis sebab ijazah tak boleh tulis. Selawat minggu lepas ingat ke tak? Lupa dah apa? Ingat tak apa? Maknanya seminggu dah makan. Ada rasa apa-apa tak? Ada perubahan tak? Saya tulis tanpa baris dulu. Kejap lagi kita berbaris. Sampai sini dulu sebab dia ada lagi wa taqabbal niyatuhu apa semua panjang. At least sampai sini jadilah kan. Zaman-zaman usia macam ni pendek cukuplah doa. Yang panjang kan tak ingat. Allahumma maghfir li sahibi hadza at-ta'am warzuqhu al-halal wajannibhu anil harami wajannibhu jauhkannya daripada benda yang haram. Jadi kita yang bagi makanan dapat pahala, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita sebab asbab doa orang yang makan tadi. Jadi kita nak tunggu, baik kita buat kat orang dulu sebab kita tak tahu siapa bagi kat kita. Kita buat, kemudian kita bagi kat orang. Mana tahu orang tu ada kat sini dia baca doa dia hafal. Tengok-tengok rezeki ada kat rumah dia baca doa ni. Alhamdulillah dapat manfaat. Tu cantiknya Islam Cuma lah ni tak ramai ustaz-ustaz kita yang baca doa macam ni, majlis-majlis tak ramai. Kalau tok guru memang dia baca ni di kampung-kampung. Saya baca nah, Allahumma ighfir li sahibi hadza at-ta'am warzuqhu al-halal wajannibhu anil haram. Halal lah, bukan halal ni, silap. Tak apa, baca je halal tak apa. Maf'ulun bih. Kurniakanlah olehmu wahai Allah kepadanya akan rezeki yang halal. Itu terjemah Melayu dia. Jadi selepas ni ya tuan-tuan dan puan-puan, ada jiran bagi bobok suara ke kan, kita tak buat suara tahun ni tak dan buat lepas tak apa, buat sebelum tak apa, jangan buat hari puasa tu nanya. Jadi kalau jiran kita bagi makanan, sama ada kita tahu kita tak tahu, baca doa ni, terima kasih kita dah ucapkan pada dia kan. Apatah lagi kalau tak sempat ucap terima kasih, tengok-tengok ada kat depan rumah. Yang paling tak sangka, kalau saya naik motor, kadang-kadang ada naga motor, tak tahu siapa letak, kadang nasi itu rezeki Jadi sunat kita baca yang ni minggu depan dapat selawat, minggu ni dapat ni, jadi sikit-sikit amalkan.
Allahumma fil li sahibi hadha ta'am warzuqhu al-halal wajannibhu 'anil haram. Wajannibhu, jannaba yujannibu. Itu dia punya wazan fi'il dia. Jannibhu. Ni bukan janabah mani wajib tak. Jannibhu ni jauhkan dia. Ya. Kan doa satu lagi yang Rasulullah selalu sebut tu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kan kalau benda yang tak baik, okey, kita minta rezekikan jauhkan, ijtinabah, jauhkan. Ini perkataan ni lah, jauhkan. Jannibuhu. Yang nu kita minta rezeki jauhkan kalau benda tak elok. Tapi kalau benda elok, haqqan warzuqna tiba'ah. Benda baik tu kita minta Allah kurniakan kita supaya kita ikut benda baik itu, ittiba'ah. Tapi kalau benda yang jahat, batilan warzuqna ijtinabah, rezeki yang kami untuk jauhkan daripada benda yang jahat tadi. Jadi perkataan ijtinabah sama dengan jandibuh ni, ya, jauhkan. Ni untuk bahasa Arab, jadi kita dapat juga ilmu sikit bahasa Arab dalam bab ni. Itu terjemahan dia. Hari ni tulis, baca dulu, esok tulis, baca, lusa baru start hafal. Jangan hafal terus, saya tak ingat. Ya Allah Ta'ala, ampunkanlah dosa pemilik makanan ini, kurniakanlah kepadanya rezeki yang halal dan jauhkan daripadanya rezeki yang haram. Ampunkanlah dosa pemilik rezeki ini, li sahibi, yang mempunyai rezeki ini, rezeki yang kita makan itulah, ya. Warzuqul halal, rezekikanlah kepadanya rezeki yang halal. Warzuqhu kan rezeki, okey. Wajannibuhu anil haram, dan jauhkanlah dirinya daripada rezeki yang haram. Doa, tuan-tuan, doa kan Nabi sebut apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa kan senjata orang Islam. Itu sebab tu agak pelik bila macam geng-geng Wahabi tak suka doa. Jadi pelik. Saya mayang di masjid, satu masjid di Polis baru ni, Jumaat, tuan-tuan. Jadi bila semayang tu, mula-mula masuk, kita pun solat tahiyat masjid. Lepas pada tu nak masuk waktu, maksudnya dah ketuk berbunyi, dia ada ketuk benda Allah tu. Kemudian khatib naik ke mimbar dah. Assalamualaikum. Khatib diam, baru Bilal azan. Lepas Bilal azan selesai, terus khatib baca khutbah. Dia satu kali azan je. Okeylah. Ini siapa yang dia boleh, ya. Jadi selesai doa khutbah kedua, dan qomatlah semayang macam biasalah. So dia orang bismillah tak baca, dia orang terus alham. Even pelan pun saya tak dengar imam baca. Tu saya kata Saudi punya kuat Wahabi pun dia baca bismillah, auzubillah, imam tu dia akan baca pelan. Kan? Ini lebih hebat pada Saudi. Kita pun ikut semayang lah. Sebab kalau nak ikut 7 ayat Fatihah tu, betul tak? Tuan-tuan tanya Ustaz Arif di bahagian tafsir, pasal apa dia tak baca? Jadi baca itu sama ada secara jihar, maksudnya secara kuat, atau secara perlahan. Tapi kita tak dengar sebab mikrofon kan mesti dengar. Yang untuk imam tu pun okey lah, baca mayang macam biasa semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum, semua senyap. Nak dengar astagfirullah, aku tak dengar, kan? Lepas tu semua pakai bangkit, keluar gitu. Tak ada doa. Yang nak buat sunat ba'diyah dah lah. Doa tak ada. Memang dia orang kata Nabi tak buat doa. Tu kita pelik. Sedangkan Allah sebut ud'uni astajib lakum. Dalil tu banyak. Doalah kamu. Jadi nak doa, tak kisah apa bila masa apa kan. Lepas mayang doa lah. Ini pelik. Tu saya kata doa ni penting sebab ia permintaan hamba kepada Tuhannya. Buatnya permintaan tu Allah makbulkan, ia menjadi benda yang manfaat kepada kita tau. Kan bila kita doa lepas majlis, tasbih kifarah dan semua tu, itu semua benda yang manfaat untuk kita. Dan kita pun tak tahu selama kita hidup ni, tuan-tuan, berkat doa mak ayah kita tak tahu.
Mungkin doa orang yang kita duk bagi derma semangat, kita tak tahu. Tapi kita rasa kita sihat, Allah bagi kesihatan kan. Allah bagi kita rezeki murah, Allah bagi kita tak stres. Mungkin doa orang yang kita duk derma ke, orang yang doa kita duk sedekah, kita tak tahu. Doa mereka tu yang penting. Kan, larat kita saja nak berdoa. Tuan-tuan fikir, time bila tuan-tuan berdoa? Lepas mayang je kot. Naik kenderaan pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Betul tak? Subhanallah sakhrana hadza tu kan main nasyid anak-anak cucu kita. Time tok wan tak baca. Bukan main. Itu kesilapan kita ya. Kalau kita nak jadikan contoh, kita baca, kita yang buat doa tu. Ni kadang yalah suruh anak baca, okeylah, time anak ada. Ni main kuliah KLBI, anak tak ada, cucu tak ada. Kita tak baca. Jadi kita baca sebab tujuannya apa pun berlaku kita dah tawakal tu atas doa tadi. Tapi kalau kata berlaku satu, alah silap aku tak pergi signal. Pasal tak? Mak motor mana langgar belakang bonet. Tak pasal-pasal kena bonet belakang kereta kita walaupun kita tak cedera, tapi kena baiki juga kos ketuk ketampi tu. Ketuk tampar tu. Kan? Jadi maknanya begitu kehidupan. Jadi biar kita buat semua, apa tu tawakal. Nak jadi apa pun, kita dah buat semua dah. Allah perintahkan kita dah buat. Buat apa lepas tu berlaku, kita tawakal. Itu sepatutnya ya. So start balik tuan-tuan, lazimi balik benda macam ni. Simple thing je pun tak susah sangat pun, nak baca je pun. Gamak tak ingat, tulis je lah, baca kertas-kertas tu senang. Sambil-sambil nak pakai tali pinggang keledar tu, buat je. Baik. Dan memakan akan dia jika didapatkan dia di negeri sekalipun, dan kata kil jika didapatkan dia pada negeri wajib ia jual kerana mudahnya dan tertegah makannya. Ini kes buah tadi. Kalau dia kata senang cerita, jual, ambil duit tu sedekah kat tabung masjid kan mana-mana kalau tak mau makan lah. Sebab ni kata kil pandangan mungkin ulama, tapi mungkin kita katakan bukan majoriti. Dia tak bagi makan juga, dia suruh jual je. Dan jika didapati kekal benda yang bersegera binasa itu dengan diusahakan dia seperti rotab yang dapat jadi tamar, dan jualnya terlebih baik hendaklah dijualkan dia dengan izin hakim. Tuan-tuan, dia bagi pandangan ni pandangan pandangan ulama juga. Jadi rotab tadi, kalau kita dapat usahakan dia supaya jadi tamar, kosnya lebih tinggi dan kita jual, itu lebih baik daripada kita makan tadi. Jadi kita maklum ke hakim, saya jumpa satu guni buah rotab, saya dah usahakan jadikan dia tamar, jadi saya dah jual, ini hasil jualan. Jadi kalau hakim kata, pemerintah kata okey, kerajaan ambil cukai sikit je, lebih ni awak punya. Itu yang berlaku pada zaman dulu, yang orang pergi mugak tanah apa semua kan, dia ada usaha semua buat ladang. Macam Cina dia buat tanah sayur hak ni lah, tanah-tanah kosong kan. Dia dah buat siap-siap semua. Lepas tu baru majlis bandaran, okay, saya dah usahakan ni, okay, saya banyak cukai, ni hak saya kan, mungkin kena duty apa-apa kan. Itu yang berlaku. Jadi orang bukan Islam dah lama buat kerja ni, tapi dalam kitab disebut, kita tak nampak. Sebab tu bila kalau kita ada tanah satuan, macam itu Pak Din jumpa saya ada tanah yang majlis bagi umpamanya kan, usahakan tanah tu. Even kalau tak bagi pun kita usaha, sebab tanah lapang rugi. Tanam serai, tanam apa, kita maklum kat majlis, okay, ni tanah lapang kami tanam ni. Kalau majlis kata tak payah, awak ambil lah hasil untuk persatuan, ambil je lah. Nak makan sikit tak ada masalah, hasil penat usaha kita. Macam kami duk usaha tanah belakang ni lah. Lah ni tak ada alasan, dah habis PKP, semua pakat sibuk lah tersadai gitu. Tapi buah-buah tu tukang kebun dah ambil ni, yang si Yaman tu dah ambil buah betik semua tu. Ada lagi tu, macam-macam ada tu. Memang tak dan. Dulu PKP memang hari-hari. Jadi bila kita usahakan, yang kita gunakan air je, air masjid. Plastik kami beli sendiri, baja kami beli sendiri, alat-alat semua kami beli sendiri. Kos kami lah. Jadi kami ambil makan tu atas dasar kos yang kita keluarkan kan. Lebih tu kat jemaah
Tu yang saya petik-petik, saya letak atas meja, tuan-tuan duk ambil tu. Yang untuk muslimat lah kan. Sebab kalau muslimin jarang dia suka kacang panjang tu, tak suka dia tengok. Baik saya letak tadi. Tak kacang serih habis. Tak kacang semua habis. Licin. Main buluh habis. Jarang saya letak lah. Sampai isyak. Main buluh saya letak kawasan muslimin tak laku. Dia tak reti nak ambil. Dan dia tak tahu nak buat apa main buluh. Orang lelaki kan. Orang perempuan dia tak agak fikir masak lemak udang galah contoh kan. Nak contoh pasal main buluh tu. Hak ni pula daging salai. Dia ada menu dia. Laki-laki menu dia nak makan je. Itu beza dia, Baik. Seperti rotab yang dapat jadi tamar dan jualnya terlebih baik, hendaklah dijualkan dia dengan izin hakim. Dan jika jualnya tiada baik dan tiada maslahah dan dikurangkan dia terlebih baik, dikeringkan dia terlebih baik. Maknanya kalau kurma tadi jual payah, semua payah, jadi elok kering jadi tamar. Elok keringkan jadi tamar. Ini pandangan. Atau bersamaan keduanya, hendaklah dijualkan setengah daripadanya supaya dibuat upah usaha yang tinggalnya jikalau tiada membuat tabarruk dengan usahanya oleh yang pungutnya atau lainnya. Jadi maknanya boleh, yang saya katakan tadi, kita boleh jual separuh dan hasil jualan itu kita ambil sebab kita dah usaha buat produk tadi. Dalam bahasa moden kita buat produk tadi lah, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, bagi kesimpulan dia, apa saja yang kita nampak tanah lapang di kawasan kita, tuan-tuan manfaatkan dengan tanaman. Dan siapa nak ambil, izinkan ambil. Macam saya tanam serai kat luar, memang sengaja tanam di luar, dalam pun ada. Siapa nak ambil. Buah jambu tu, jambu air tu, separuh pagar ni, paruh dalam, siapa nak ambil. Niat sedekah dapat pahala. Kalau kita mengaji hadis yang lain, bila makanan kita dimakan oleh binatang lain, fayakulu minhu at-tayru, dimakan oleh burung dan sebagainya, maka ia dikira sebagai pahala sedekah. So cuma pokok persoalan sini ialah rajin dengan malah dan tengok saja, tu je. Ya. Sebab tu saya syorkan tuan-tuan Pimardi, tengok dia perlu tanam macam-macam tu, mungkin ada keinginan tuan-tuan nak tanam. Singgah tempat nursery, belilah pokok macam-macam tuan-tuan. Depa jual murah lah. Tak payah pergi Sungai Buloh semua. Situ berlambak-lambak ada. Pokok herba, nak pokok apa ada. Tokat Ali semua ada situ. So buat rombongan hantar kepada alamat lagi senang, depa sambut naik bas lagi. Jadi syok. Sungguh. Naik bas bawa. So buat balik hak ayai nanti buat. Dah letih pergi ayai, tengok laut, tengok apa semua kan. Tengok pula pokok-pokok, insya-Allah. Okey, kita stop dulu pukul 11 lebih dah ni. Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqul qul wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.